Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilma. Pada pertemuan yang sebelum ini kita telah pun membincangkan berkenaan dengan al-mahkum fih. Al-mahkum fih iaitulah perbuatan mukallaf yang diletakkan hukum padanya, seperti as-salah, seperti az-zakah, seperti as-sariqah, mencuri, seperti zina dan seumpamanya. Jadi perbuatan-perbuatan mukallaf yang kita letakkan hukum padanya, sama ada ia wajib, sunat, makruh, haram dan seumpamanya, itu dinamakan sebagai al-mahkum fih, iaitu salah satu daripada rukun kepada hukum. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan dengan lebih detail apakah syarat-syarat mahkum fih atau mahkum bihi dalam istilah yang lain. Kadang-kadang diistilahkan juga al-mahkum fih ini sebagai al-mahkum bihi, tapi di sini lebih popular menggunakan istilah al-mahkum fih, iaitu perbuatan tersebut. Baik, ada beberapa syarat yang dibincangkan di sini. Kita lihat di sini, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darain, syurutu sihhati at-taklifi bil fi'li atau syurutu al-mahkumi fihi. Jadi syarat sah taklif dengan suatu perbuatan, atau juga diibaratkan, diistilahkan dengan syarat-syarat al-mahkum fih. Syarat kepada perbuatan itu, apakah syarat-syaratnya untuk dianggap sebagai perbuatan yang layak untuk dikenakan hukum padanya ataupun ditentukan hukum baginya. Di sini disebutkan yushtaratu fil fi'li, disyaratkan pada sesuatu perbuatan, hatta yasihhat taklifu bihi, sehingga sah taklif dengannya, dengan perbuatan tersebut, jumlatu syurutin, beberapa syarat. Jadi dinyatakan ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk dianggap sah taklif dengan perbuatan tersebut. Hiya, syarat-syarat tersebut iaitulah, awalan an yakuna ma'luman lil mukallafi ilman tamman. Yang pertama syaratnya mestilah an yakuna ma'luman, perbuatan itu mesti maklum. Maklum makna sesuatu yang boleh diketahui, boleh diketahui, lil mukallaf, oleh mukallaf, ilman taman, maklum itu secara sempurna, ilman taman, dengan pengetahuan yang sempurna, bukan pengetahuan separuh-separuh. Mana kalau solat tu tahu solat tu macam mana, bukan hanya mengetahui sebahagian daripada solat. Syarat ini diletakkan hatta yutasawwara qasduhu ilaihi wa qiyamuhu bihi kama tuliba minhu. Syarat ini diletakkan hatta, sehingga yutasawwara qasduhu, sehingga dapat ditasawwarkan qasadnya, iaitulah kehendak seseorang itu nak melakukannya. Mana kalaulah dia tak tahu secara sepenuhnya macam mana dia nak mengarahkan atau bagaimana dia nak meletakkan qasadnya atau nak mengarahkan segala anggotanya untuk melakukannya. Okey, wa qiyamuhu bihi, dan juga bagaimana dia nak qiyam, melaksanakannya, kama tuliba minhu, sebagaimana yang dituntut daripadanya. Jadi kalaulah contohnya seseorang itu bagi satu perintah, perintahnya itu tak lengkap. Jadi kalau perintah tak lengkap, orang yang yang menerima perintah itu tak dapat mentasawur, menggambarkan secara keseluruhan apakah perintah tersebut, menyebabkan dia tak dapat melaksanakan kama tuliba minhu, sebagaimana yang dipinta daripadanya. Walaupun orang yang dah perintah, yang memerintahkan itu, dia pada pemikirannya dia lengkap, cuma disampaikan secara tidak lengkap, maka orang yang nak melaksanakan itu tak dapat melaksanakan sebagaimana kehendak hatinya. Maka begitulah juga dengan hukum ini. Kalaulah sesuatu hukum yang nak diperintahkan itu tidak diketahui oleh mukallaf dengan secara sempurna, tidak boleh diketahui dengan secara sempurna, maka dia tidak akan dapat melaksanakannya sebagaimana yang dikehendaki. Fala yasihhu at-taklifu bil majhul. Oleh itu, fala
Yasihhu at-taklifu bil majhul, tidak sah taklif dengan perkara yang tidak diketahui, dengan perkara yang majhul. Okey. Walihada fa inna at-taklifati allati ja'at fil Qur'ani mujmalatan kas-salati waz-zakati bayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala wajhin yanfi ijmalaha. Okey, oleh kerana apa yang kita sebut tadi, tak boleh taklif dengan benda yang majhul, yang tidak diketahui. Fa inna taklifat, sesungguhnya taklif allati ja'at fil Quran, yang datang dalam Al-Quran, mujmalah, secara mujmal, secara ringkas, secara tidak detail. Kas-salati waz-zakati, dalam Al-Quran disebut wa aqimus salah wa atuz zakah, kan? Jadi taklah nyatakan cara-cara nak melakukan solat, itu dikatakan sebagai mujmal, datang secara mujmal saja, bukan secara tafsil, secara detail. Oleh kerana itu dia kata taklif-taklif yang datang dalam bentuk yang sebegitu dalam Al-Quran, bayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperjelaskan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wajhin, dalam bentuk yanfi ijmala, yang dapat menafikan atau dapat menghindarkan daripada bentuk ijmal, mujmal tadi, dalam bentuk yang ringkas tadi. Bima lahu min sultati bayani ahkamil Quran, di mana baginda ada sultah, ada authority untuk menjelaskan hukum hakam Al-Quran. Jadi Allah telah mengutuskan Rasul. Antara tugas Rasul itu ialah menjelaskan apa yang didatangkan secara mujmal dalam Al-Quran. Itu tugas Rasul. Sebab apa? Sebab taklif mesti tak boleh dengan benda yang majhul, mesti benda yang diketahui, ma'luman ilman tamman. Kita dah sebut tadi, dengan ilmu yang sempurna. Buktinya firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zikra. Az-zikra, peringatan, maksud di sini ialah Al-Quran. Ditubayyina, untuk kamu perjelaskannya, linnas, bagi manusia, manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Ayat ini memberi kuasa kepada sultah kepada Rasulullah SAW untuk bayan, litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia. Jadi antara pengutusan Rasulullah SAW itu ialah untuk nak memperjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang tidak detail, seperti kefarduan solat dan zakat yang telah kita bincangkan tadi. Jadi ini semua ialah ke arah nak memastikan bahawa hukum yang diterima oleh mukallaf itu bukan yang majhul, tetapi ia diketahui dengan detailnya. Jadi Rasulullah SAW datang melakukan solat di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Jadi semua jelas, para sahabat semua jelas cara nak melaksanakannya, dan mereka merakamkan peristiwa itu dalam periwayatan hadis dan sampai kepada kita. Ulama memperjelaskan lagi, maka kejahilan atau majhul atau benda yang tidak diketahui itu terhindar tentang hukum hakam solat tersebut. Okey. Kemudian kita baca di bawah perenggan yang seterusnya, wal muradu bil ilmi, dan maksud ilmu di sini, kita kata ilman tamman tadi, maklum ilman tam, maksud dengan ilmu, pengetahuan ini, ilmul mukallafi fi'lan au imkanu ilmihi. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sini, pengetahuan mukallaf itu secara real, secara betul dia tahu, ataupun ini penting, imkan ilmi, kemungkinan dia boleh tahu. Maknanya tak semestinya dia tahu, boleh tahu, sudah dianggap sebagai mukallaf. Tak semestinya mesti tahu. Yang tak mukallaf ni, dia tak boleh tahu, dia nak berusaha pun tak boleh, maka dia tak jadi mukallaf. Ini dia boleh tahu tapi dia tak mau ambil tahu. Itu dianggap sudah pun mengetahui. Sebagaimana dengan undang-undang lah. Kita undang-undang ni dia tangkap, kita tak boleh nak bagi alasan, saya tak tahu, rupanya traffic light bila warna merah kena berhenti. Polis tak akan terima, sebab benda itu boleh diketahui. Ataupun benda-benda yang lain yang kita kata complicated sekalipun, orang yang datang daripada negara lain tak tahu bahawa mengedar dadah di sini sampai ke certain kilogram, dia kena hukum bunuh. Dia nak menolak daripada hukum bunuh tersebut. Dia sebut kata, saya tak tahu, rupanya di Malaysia ni kena hukum bunuh. Saya ingat ke hanya sekadar hukum penjara saja. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia boleh tahu walaupun dia tidak tahu. Jadi begitulah juga dengan hukum hakam Islam. Kalau dah boleh tahu, ada akal yang sempurna, boleh belajar, dia tidak boleh
menjadi alasan tidak tahu. Kerana boleh tahu kerana ilmu yang dimaksudkan di sini ialah sama ada dia memang tahu, boleh dia tahu, ataupun dia boleh tahu. Yang dikatakan boleh tahu imkan ilmi ini bi an yakuna qadiran bi nafsi, sama ada dia boleh mampu dengan diri dia sendiri nak tahu hukum, atau bil wasitah, ataupun dengan perantaraan, ala ma'rifati ma kullifa bihi, untuk mengetahui ma'rifah ma kullifa bihi, apa yang ditaklifkan kepadanya. Jadi sama ada dia tahu dengan diri dia sendiri, dia alim, ataupun dia bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Bi an yas'ala ahlal ilmi amma kullifa bi, dengan dia bertanya ahli ilmu apa yang ditaklifkan kepadanya. Ini bagi yang tidak tahu. Yang pentingnya dia boleh tahu, sama ada sendiri-sendiri ataupun perantaraan. Wal qarinatu ala imkani ilmi, dan qarinah, petunjuk, indikator kepada boleh mengetahui itu macam mana? Wujuduhu fi daril Islam, dia berada dalam negara Islam. Kalau zaman dulu dia tidak ada alat komunikasi yang secanggih sebagaimana zaman sekarang. Kalau dia berada di negara bukan Islam, dia tak tahu pun Islam tu, dan dia katalah dia memeluk Islam, sekejap dia balik ke negara dia, mungkin ada banyak benda yang dia tidak tahu sebab dia tidak ada alat komunikasi sebagaimana sekarang ini. Jadi indikator kepada seorang itu tahu tentang hukum hakam Islam itu, iaitulah dia berada di negara Islam. Bila dia berada di negara Islam, makna dia sudah ada wasilah, dia sudah ada cara, dia sudah ada peluang untuk tahu tentang hukum, maka dia dianggap sudah mengetahui. Mungkinlah dalam semua perkara. Lianna hadhihi dara daru ilmin bil ahkami, kerana negeri ini, itu dar Islam itu ialah negeri yang boleh daru ilmin, dia adalah negara yang negara ilmu yang boleh mengetahui hukum hakam li syuyu'iha fiha, kerana ia telah tersebar dalam kalangan ada ulama, ada penulisan dan seumpamanya, maka dia tidak boleh lagi berdolak dalih kalau dia berada dengan Islam. Wa syuyu'u qarinatul ilmi, dan penyebaran, tersebarnya perkara itu, kita kata viral lah, kita kata lebih kurang macam itu, qarinatul ilmi adalah indikator kepada mengetahui, walaupun dia tak tahu. Bila seorang itu ditangkap berzina, dia seorang Islam, kemudian bila ditangkap zina, dia kata tak boleh hukum saya dengan hukuman sebat ataupun rejam, sebab saya tak tahu hukum, rupanya berzina ni tak boleh, atau berzina ni hukumnya seberat ini. Dia tidak boleh dia tidak boleh dilepaskan kerana dia berada di negara Islam, sepatutnya dia tahu. Walihada qala al-fuqaha, oleh kerana ini para fuqaha berkata, al-ilmu muftaradun fi man huwa fi dari Islam. Ilmu itu sudah pun dianggap sesuatu yang diandaikan bagi orang yang berada di negara Islam. Maksudnya orang yang berada di negara Islam semuanya diandaikan sudah tahu. Tak boleh dia nak mengelak dengan alasan tidak tahu, sebab dia berada di mana? Di tempat yang dia boleh tahu. Wa qa'idatu la yasihhu ad-daf'u bil jahli bil ahkami fi dar Islam mabniyatun ala ma dzakarnahu. Dan satu kaedah dalam yang disebutkan, la yasihhu ad-daf'u, tidak sah untuk menolak dengan kejahilan bil ahkam, tentang hukum hakam Islam fi dar Islam, di negara Islam. Ini kaedah yang digunakan untuk orang yang kita kata dia nak menafikan, dia tak tahu bahawa hukumnya sekian-sekian. Bila ditangkap, bila sabit kesalahan, dia nak dihukum, dia guna alasan dia tidak tahu. Jadi kaedah ini diguna oleh para fuqaha. Dia kata tidak sah untuk nak menolak dengan kejahilan hukum hakam Islam itu di negara Islam. Maknanya bila dia berada di negara Islam, dia sudah dianggap mengetahui. Mabniyatun ala ma dzakara, kaedah ini terbina atas apa yang kita sebut sebelum ni. Makna kaedah ini selari dengan apa yang telah kita bincangkan. Wa hadza khilafu ma huwa muqarrar bin nisbati ila daril harbi. Ini berbeza dengan apa yang diputuskan dari negara dari sudut negara darul harbi, negara dar ghair Islam, negara bukan Islam. Zaman dulu negara orang yang berada di negara bukan Islam ni, dia sudah tertutup daripada sebarang maklumat tentang hukum hakam. Setakat yang dia tahu je lah. Yang dia tahu mungkin dia meluk Islam di negara Islam, dia tahu semayang sikit-sikit, dia balik, kemudian dia tak ada lagi jalan untuk dia tahu. Maka setakat itu saja taklif dia, tak lebih daripada itu. Katalah dia tak sempat nak tahu tentang zakat sebagai contoh, dia telah ditangkap, dibawa ke negara bukan Islam, jadi zakat tak wajiblah ke atas dia, sebab dia tak boleh tahu
pada zaman itu. Kalau zaman sekarang ni mungkin sukarlah dengan adanya telefon, dengan adanya internet dan seumpamanya, mungkin contoh ini tidak valid pada zaman ini. Tetapi tak mustahil boleh berlaku di sebahagian tempat. Mungkin dia ditangkap, di penjara, dalam penjara tak ada lagi ruang untuk nak berhubung dengan masyarakat. Jadi dia hanya mukallaf setakat yang dia tahu. Dia kata ini berbeza, yang kita dah cerita dengan Islam tadi, berbeza dengan apa yang diputuskan bagi negara yang bukan Islam. Idh al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah ghair muftarad binisbati liman fiha. Kerana mengetahui hukum hakam syarak itu ghair muftarad, tidak diandaikan bagi orang yang berada di negara bukan Islam, Darul Harbi ini. Li'adami syuyu'il ahkam asy-syar'iyyah, kerana tidak tersebarnya hukum hakam syarak fiha, di negara bukan Islam tadi. Walihada, oleh kerana itu, lau aslama hunaka, jika di sana di negara bukan Islam itu aslama, telah memeluk Islam, syakhsun, seseorang, individu, dia peluk Islam, dia berada di negara bukan Islam, dia peluk Islam, wa jahila wujubus salah, dia hanya tahu di sudut akidah Allah Maha Esa, semua dia mengaku bersyahadah asyhadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sakat tu je. Tapi bab hukum hakam, contohnya solat, tak tahu. Wa jahila wujubus salah, dan dia tak tahu tentang kewajipan solat. Lam yalzamhu qadauha, tidak dia tidak mesti mengqadanya idza arifa al-wujub ba'da dhalik, kalau dia tahu kewajipan tersebut selepas itu. Mana katalah dia ni peluk Islam dengan bukan Islam, dia tahu tentang akidah Islamiah, dia peluk Islam, dia mengucap asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meluk Islam. Tapi dia tak tahu tentang wajib solat tu, tak tahu bagaimana nak melaksanakan solat. Selepas daripada setahun, barulah dia boleh berhijrah ke negara Islam, sebagai contoh. Atau selepas setahun dia baru keluar daripada penjara, baru boleh bergaul dengan orang Islam. Maka tempoh dia tidak tahu itu, dia tak perlu qadha. Sebab apa? Sebab pada masa itu dia bukan mukallaf bagi solat, sebab dia tidak tahu dan tidak ada ruang untuk tahu. Wa idza syaribal khamra jahilan bitahrim, kalau dia meminum arak dalam keadaan jahil, tidak tahu tentang pengharamannya, lam yu'aqab ala fi'li, dia tidak dihukum atas perbuatannya. Idza raja'a ila dari Islam, kalau dia kembali ke negara Islam. Makna dia minum arak di negara bukan Islam dalam keadaan tak tahu tentang benda itu jahil, benda itu haram, tiba dia kembali ke negara Islam, dia mengaku tetap dia tidak dikenakan hukuman apa-apa, disebabkan pada masa itu hukum tentang arak itu tidak jadi taklif ke atasnya. Wal qa'idatu fil qawanin al wad'iyyah kal qa'idah fi syari'atil islamiyah. Jadi dikata kaedah dalam kanun undang-undang wad'iyyah, undang ciptaan. Dia nak buat perbandingan di sini. Dalam undang-undang ciptaan dia kata sebenarnya sama dengan kaedah dalam syariat Islam. Fal qanun yu'tabaru ma'luman ladal mukallafin idza ma nushira bituruq al qanuniyah. Jadi dia kata sesuatu kanun ciptaan manusia, kanun biasa, undang-undang biasa, yu'tabaru ma'luman, dianggap diketahui, ladal mukallaf, bagi orang yang mukallaf, mana orang yang cukup umur apa semua ni, idza ma nushira, apabila ia disebarkan secara jalan-jalan perundangan. Kama law nushira fil jaridati rasmiyah, sebagaimana kalaulah dia itu disebarkan dalam akhbar-akhbar rasmi. Wala yushtaratul ilmu bihi fi'lan, dan tidak disyaratkan dia mengetahuinya fi'lan, real, dia tak disyaratkan dia mesti mengetahui, dengan syarat dia boleh ketahui. Jadi suatu undang-undang yang baru bila disebarkan, kalau zaman dulu akhbar lah, surat khabar rasmi kan, dia masukkan di situ, dikira orang sudah tahu. Dia tak boleh nak kata bila dia ditangkap atas kesalahan tersebut, dia kata, oh saya tak tahu, saya ingat kau undang-undang ni sekian. Rupanya ada undang-undang baru, tidak diambil kira. Dan alasannya tidak diterima sebab dia telah pun disebarkan melalui cara-cara atau kaedah yang diakui dari sudut undang-undang. Kalau zaman sekarang dia viral, dia masuk dalam website nama kementerian tertentu dan seumpamanya, maka sudah dianggap sebagai mengetahui. Maka begitulah juga dengan hukum hakam syarak. Thaniyan, itu baru syarat pertama. Syarat pertamanya ayyakuna ma'luman ilman tamman. Yang kedua, ayyakuna al-fi'lul mukallafu bihi maqduran. Mestilah perbuatan yang ditaklif itu maqdur. Maqdur ini
ada qudrah, ada kemampuan untuk dilaksanakan. Maksud maqdur ialah sesuatu yang ada qudrah untuk dilaksanakan, ada kemampuan. Sesuatu yang disyaratkan kepada mukallaf, benda yang manusia boleh buat, mukallaf boleh buat. Ai min al-af'al allati yumkinu lil mukallafi fi'luha aw tarkuha, iaitu perbuatan-perbuatan yang mana manusia ini boleh buat, mukallaf boleh melakukannya atau meninggalkannya. Li'an al-maqsuda min at-taklif al-imtithal, kerana matlamat maksud atau matlamat daripada taklif itu ialah pelaksanaan. Jadi tak cerdiklah kalaulah kita perintah orang buat benda yang orang tak boleh buat. Kita perintah orang buat, kita nak dia buat. Jadi mesti kita perintah benda yang manusia boleh buat. Begitulah juga dengan hukum. Fa idza kharaja al-fi'lu an qudrati mukallaf wa taqatihi lam yutasawwar al-imtithal. Kalaulah kharaja al-fi'lu, keluar sesuatu perbuatan yang ditaklifkan itu an qudrati mukallaf, daripada kemampuan mukallaf, wa taqati, dan keupayaannya. Makna kalaulah ada perbuatan yang ditaklif itu terkeluar daripada kemampuan, daripada batasan kemampuan manusia, lam yutasawwaril imtithal, maka tak dapat kita nak gambarkan pelaksanaan, sebab benda tu manusia tak boleh buat. Fayakunu taklifu abathan, maka kalaulah begitu keadaannya, maka taklif dalam bentuk itu ada sesuatu yang sia-sia, abath, sesuatu yang sia-sia. Yanzahu anhu syari'ul hakim, yang mana terhindar daripada asy-syari', ini Allah SWT yang maha bijaksana. Takkan Allah nak perintah benda yang tak boleh buat. Sebab orang kalau perintah benda yang mustahil manusia boleh buat, orang bawahan dia boleh buat, dia ini orang tak cerdik, orang yang sia-sia. Kok mana pun orang tu tak boleh buat apa dia nak perintah. Jadi perkara yang sebegitu tak akan berlaku bagi Allah yang maha bijaksana. Wa yatarattab ala hadha syarti ma ya'ti, dan menyusuli atas syarat ini perkara-perkara berikut. Makna apabila kita letak syarat yang kedua ni, dia ada kesannya. Kesannya yang pertama, la taklifa bil mustahil, tidak ada taklif dalam perkara-perkara yang mustahil. Makna tidak ada taklif, tidak ada pun satu taklif dalam syarak mentaklifkan manusia buat benda yang mustahil manusia boleh buat. Itu maksudnya. Sawa'un akana al-mustahil li dhati, sama ada mustahil itu dalam kategori mustahil li dhati, kal jam'i baina naqidan, am kana mustahilan li ghairi, ataupun dalam kategori mustahil li ghairi. Jadi mustahil ada dua di sini disebut. Yang pertama mustahil li dhati, yang kedua mustahil li ghairi. Kita terangkan apa maksud mustahil li dhati. Mustahil li dhati ni dia bawa contoh, dia tak buat ta'arif, dia bawa contoh, sebab dengan contoh pun kita boleh faham insya-Allah. Kal jam'i bainan naqidain, seperti menghimpun antara dua naqid, dua benda. Naqid ni dua benda yang tak boleh duduk sekali, seperti bergerak dan diam. Itu benda yang tak boleh bercampur. Kan? Kalau kita kata seorang itu sedang bergerak dan diam, tak boleh, akal tak boleh terima. Itu mustahil, memang mustahil, zatnya memang begitu, tak boleh. Tak boleh kita kata dia bergerak dan diam dalam satu masa. Tak boleh. Dia sama ada bergerak atau dia diam. Okey. Itu mustahil li dzati. Makna zatnya itu mustahil. Boleh berlaku begitu. Am kana mustahilan li ghairihi, ataupun dia adalah mustahil li ghairihi. Zatnya tidak mustahil, tapi dia mustahil kerana benda lain. Wahuwa ma lam tajri al-'adatu bi wuqu'ihi, iaitu yang mana adatnya tak berlaku. Walaupun akal ini boleh khayal, tetapi secara adatnya tak berlaku. Itu maksud mustahil li ghairi. Secara kalau mustahil li dzati tadi, itu akal pun tak boleh nak fikir. Seorang itu bergerak dan berdiam pada satu masa, tak boleh nak fikir, sebab bergerak dan diam ni tak boleh duduk sekali, kan? Tetapi kalau mustahil li ghairi ni boleh khayal, tapi adatnya tak berlaku. Itu maksudnya. Wa in kana al-aqlu yujawwizu dhalik, walaupun akal membenarkannya, boleh. Katayarani bila alah, seperti terbang tanpa sebarang alat. Manusia terbang tanpa sebarang alat. Kita boleh khayal dengan Superman lah, Ultraman lah, macam-macam man lagi yang boleh terbang. Tu kita boleh khayal. Tetapi realitinya tak berlaku. Hanya dalam filem saja berlaku. Tak ada lagi orang boleh terbang. Adalah benda-benda yang kita kata khariq lil adah, itu benda yang luar daripada adat. Kebiasaannya manusia tak boleh buat. Fa inna sunnatal kauni ma jarat ala wujudi mithl hadzal fi'li. Dia kata sunnah kaun, sunnah alam ini tidak berlaku atas sebagaimana perkara yang perbuatan yang kita nyatakan tadi, itulah terbang tanpa sebarang alat. Itu suatu benda yang manusia tak boleh buat, adatnya tak ada orang boleh buat.
fataklifu bil mustahil. Jadi dia buat kesimpulan, at-taklif dengan mustahil binau'aihi, dengan dua jenis tadi, iaitu mustahil li dzati atau mustahil li ghairi. Taklifun bima la yutaq adalah satu pentaklifan dengan sesuatu yang tak upaya, ma la yutaq, yang tidak ada taqah, yang tidak ada kemampuan untuk manusia lakukan. Jadi dia kata taklif dengan mustahil li dzati atau li ghairi ini termasuk dalam kategori taklif sesuatu yang manusia tak mungkin boleh buat. Walihadza lam ya'ti bi syara', oleh kerana itu syarak tak membawa seumpama ini. Syarak tidak ada mentaklifkan yang mana taklif itu mustahil li dzati ataupun mustahil li ghairi. Okey, tidak ada. Yang kedua, la taklifa bima la yadkhulu tahta iradatil insan. Yang kedua, taklif dengan benda yang tidak berada dalam iradah kehendak manusia, atas kawalan manusia. Mana kalau tadi ini kita masih bincang syarat yang kedua, iaitu taklif benda yang maqdur, yang mampu dilakukan manusia. Yang pertamanya, tidak ada taklif tentang dengan perbuatan-perbuatan yang mustahil boleh dilakukan. Yang kedua, taklif tak boleh juga dalam perkara-perkara yang di luar kawalan manusia, iradah, kehendak atau kawalan manusia. Kataklifu an yaf'al al-ghair fi'lan mu'ayyanan, seperti mentaklifkannya supaya orang lain melakukan suatu benda. Tak boleh nak taklif seorang untuk orang lain buat. Tak boleh. Lianna hadha la yadkhulu tahta iradati al-insan wa qudrati, kerana ini tidak berada di bawah iradah manusia dan kemampuannya. Wa kullu ma yastati'uhu an ya'mura bil ma'ruf, apa yang membolehkannya, yang termampunya, yastati'u, apa yang termampunya ialah dia mengarak, mengajak kepada ma'ruf dan au ya'muru al-ghaib bi fa'l, ataupun dia hanya boleh perintah orang lain buat. Kita ni tak boleh kita nak pastikan orang lain buat, tak boleh. Kita hanya boleh ajak dia supaya dia buat. Mari kita bersolat. Sekadar itu saja yang manusia boleh buat. Tapi kalau nak taklif kepada kita, kalau dia tak bersolat, kita berdosa, tak boleh. Cuma kalau kita tak suruh dia, berdosa. Tapi kalau kita, sebab suruh orang itu boleh, kemampuan ada dalam batasan kemampuan manusia. Tapi nak kata kalau dia tak solat, maka kamu akan berdosa, tak ada macam tu. Kalau yang adanya, kalau dia tak bersolat kerana kamu tak suruh, baru berdosa. Sebab yang manusia boleh buat hanya suruh, hanya ajak, hanya pujuk, hanya rayu saja. Dia sebagai isteri umpamanya, tak boleh nak taklif isteri supaya suami semayang, ataupun tak boleh nak taklif kepada suami supaya isteri solat. Tak boleh. Yang hanya boleh ditaklifkan ialah suami hendaklah memerintahkan, mengajar, mengasuh isterinya supaya bersolat. Kalau dia tak bersolat juga, itu di luar kemampuan manusia, tak boleh. Wala taziru waziratu wizra ukhra, tak boleh. Kita nak bebankan sesuatu atas orang lain, kerana itu di luar kemampuannya. Jadi dia hanya boleh suruh, dan supaya itu di dalam kemampuan manusia. Tapi kalau nak taklifkan sesuatu yang di luar kawalan manusia, tak boleh. Wa min hadzal qabil aidan, termasuk dalam kategori ini juga at-taklif bil umur al-wujdaniyah wal qalbiyah allati tastawli 'ala an-nafsi wa la yamliku al-insanu daf'aha. Termasuk dalam kategori ini juga taklif dengan umur perkara-perkara al-wujdaniyah, perkara-perkara wujdan, itulah berkaitan dengan perasaan manusia, wal qalbiyah, perkara-perkara yang berkaitan dengan hati manusia, allati tastawli ala, yang mana dia menguasai jiwa manusia, wala yamlikul insan daf'an, manusia tak ada keupayaan nak menolaknya. Seperti panas kan, bila kena api mesti panas. Itu adalah perkara-perkara semula jadi yang ada pada manusia, yang mana manusia tak boleh nak kawal. Walihadza jaa al-haditsu syarif 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qismihi baina azwaji. Oleh kerana itu terdapat satu hadis yang mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang qism, iaitu pembahagian Nabi antara azwaji, antara isteri-isterinya. Nabi SAW berkahwin ramai kan. Jadi dalam Islam hendaklah seorang suami itu memberi hak yang sama rata kepada isterinya, membahagi dari sudut bermalam dan seumpamanya, mesti sama rata kan. Jadi Nabi menunjukkan perkara tersebut, Nabi sendiri mempraktikkannya. Tapi Nabi kata apa? Nabi berdoa, Allahumma hadha qismi fima amlik, inilah pembahagianku
yang fima amlik, dalam perkara yang aku miliki. Makna aku ada keupayaan, aku ada kemampuan untuk membagi, aku bahagi. Sehari di sini, sehari di sini. Itu pembahagian yang aku mampu sebagai manusia. Fala tu'akhirni fima tamlik wala amlik, tapi janganlah engkau hukum aku dengan apa yang engkau miliki tapi aku tidak memilikinya. Iaitu apa? Iaitu hati. Nabi boleh bahagi antara isi-isinya dari sudut pemberian, dari sudut perkara-perkara material dan seumpamanya, dari sudut semualah. Tetapi hati Nabi SAW sendiri pun tak boleh nak bahagi sama rata antara isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi lebih kasihkan kepada Siti Khadijah dan juga kepada Aisyah dan seumpamanya. Itu adalah sesuatu yang manusia tak boleh kawal. Sebab itu Nabi kata, aku dah bahagi sekadar apa yang aku mampu, yang janganlah engkau hukum aku dengan perkara yang engkau miliki dan aku tidak memilikinya. Itulah hati yang dimiliki oleh Allah SWT. Yani fil mailil qalbi, itulah dari sudut kecenderungan qalbi, hati, li ba'di azwajihi, kepada sebahagian isteri-isteri baginda, akthar minal ba'd al-akhar, lebih banyak berbanding dengan sebahagian yang lain. Itu. Wa kadzal, sebab itu tak boleh Islam ni nak mentaklifkan dalam soal hati. Seorang suami yang berpoligami, dia kena dari sudut materialnya kena sama, tak boleh tak sama. Tapi dari sudut hati itu tak boleh nak blame seorang suami, kerana hati manusia memang tidak boleh nak sama, tak boleh nak dikawal. Okey. Wa kadzalikal haditsus syarih, begitulah hadis Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Sedangkan jangan marah, marah ini ialah kita kata kesan daripada suatu benda yang orang lakukan ataupun berlaku suatu perkara kepada kita yang kita automatik akan marah. Marah ini bukan benda yang kita boleh nak kawal. Contohnya, kita pergi bersolat, na'udzubillah, kita pergi bersolat bawa motosikal, bawa kereta, keluar daripada masjid, tengok-tengok motosikal dan kereta dah hilang. Automatik kita akan rasa marah, betul tak? Takkan hati tu tak ada apa, relax, tak. Dia akan rasa, itu automatik, kan? Itu automatik akan rasa marah. Tapi dia kata laisal murad minhu, bukanlah maksudnya di taklif itu, la taghdab, jangan marah, itu bukanlah maksudnya an-nahyu an dzatil ghadab, bukan larang daripada kemarahan itu sendiri. Idza tahaqqaqat mujibatu, apabila ada faktor-faktor yang menyebabkan orang marah. Wa innaman nahyu, tetapi larangan itu mansabun, terletak pada alal listirsali fil ghadab, dalam melepaskan kemarahan. Itu yang Nabi kata la taghdab, bukan maksudnya bersalah seorang itu rasa marah dalam situasi sebagaimana kita sebutkan tadi. Mesti dia akan rasa marah, kan? Tetapi yang dimaksudkan di situ larangan la taghdab itu terletak pada istirsal, itulah melepaskan kemarahan tersebut. Wa 'alan indifa' fi qawlin aw fi'lin la yajuzan, dan juga larangan itu terletak pada indifa', itulah kita terdorong dari sudut kata-kata atau perbuatan yang tidak harus. Itu yang tak dibenarkan. Mana la taghdab, jangan marah, itu bukan perasaan marah itu, tetapi dalam arti kata melepaskan kemarahan atau mendorongkan kita untuk memukul, memecahkan sesuatu ataupun bercakap, mencaci maki dan seumpamanya. Itu yang tak boleh. Perasaan marah ada dalam hati, itu nature, itu semula jadi, yang ada pada semua orang. Itu tak jadi masalah. Bahkan jadi masalah pun kalau seorang itu bila motosikal dia hilang, dia tak ada rasa marah, mungkin masalah mental dia, kan? Tapi orang yang mental dia elok, dia akan rasa marah. Orang pukul dia akan rasa marah. Orang pukul dia tanpa sebab, of course dia akan rasa marah. Tapi yang tak bolehnya ialah dia perbuatan-perbuatan selepas itu, dengan kata-katanya mencaci, mencarut dan seumpamanya, dengan perbuatannya membalas dan seumpamanya. Itu yang tak boleh. Id alaihi an yasmuta wa yaskuta hatta tantafi'a jumratul ghadabi fi nafsi, kerana ke atasnya menjadi kewajipan kepadanya bila datang perasaan marah itu, an yasmut, dia diam, wa yaskut, dia tak kata apa-apa, hatta tantafi', sehinggalah menjadi sejuk api kemarahan dalam dirinya itu. Kama anna 'alal insan an yatajannama 'amma yuthiru ghadabuhu idza 'arafa min nafsil ghadab. Begitu juga la taghdab itu juga bermaksud menjadi kewajipan ke atas insan, manusia, untuk mengelakkan apa yang boleh menimbulkan kemarahannya.
idza arafa min nafsihi al-ghadab, apabila dia tahu dirinya akan marah, wa adam al-qudrah ala dhabtiha, dan tidak mampu untuk makna mengawalnya. Makna kalau dah dia tahu bahawa kalau dia ini contohnya buat satu perkara, dia mudah marah, ataupun bila dia pergi berbincang dengan orang, ataupun dia pergi bercakap dengan si fulan itu, dia tak tahan sangat, dia akan marah. Itu dia jadi dia elaklah daripada awal. Faham tak? Kalau dah dia tahu dia pergi contohnya dia bawa motosikal, boleh jadi kalau dia bawa ke situ ada risiko untuk hilang, janganlah bawa awal-awal. Contohnya kalau dia tahu untuk nak mengelak daripada api kemarahan tersebut atau seumpamanya. Jadi kita mengelak daripada sesuatu, contohnya kita tak mau cakap bab politik supaya orang yang tak suka politik kan. Jadi elakkan daripada bercakap benda-benda yang berkaitan dengan politik, sebab dia mungkin bila politik dia akan cepat marah. Faham tak? Jadi itu juga maksud la taghdab itu. Itu la taghdab itu sama ada jangan membiarkan kemarahan itu menguasai dirinya sehingga dia melepaskan kemarahan dalam bentuk kata-kata atau perbuatan, dan juga la taghdab itu dia menjauhi faktor-faktor yang boleh menimbulkan kemarahan. Itu juga maksud la taghdab. Bukanlah maknanya tak boleh rasa marah, sebab perasaan marah itu termasuk dalam perkara yang tak mampu dikawal oleh manusia. Okey, kita lihat. Wa yulahadhu huna, dan disimpulkan di sini, annal muyul al-qalbiyah, kecenderungan hati, wa in kana la tadkhulu tahta at-taklif kama fi hubbi syakhsi li ahad az-zawjatayhi akthar min ukhra, walaupun dia tidak termasuk dalam taklif sebagaimana mengasihi oleh seorang akan salah seorang isterinya lebih daripada yang lain, wa kahubbil ab ba'd auladihi akthar min al-akharin, begitu juga sayangnya si bapa kepada sebahagian anaknya lebih daripada yang lain, itu juga tak boleh kawal. Illa anna alaihi an ya'dila baina auladihi, tetapi ingat dia kena melakukan keadilan ke atas anak-anaknya, au baina zaujatihi, atau antara dua isterinya. Bukan bermakna hati itu tak boleh kawal, dia boleh buat ikut suka, tidak. Kalau dari sudut pemberian, kan seorang sahabat bertanya kepada Nabi, dia nak bagi suatu hamba kalau tak silap kepada anak dia. Bila Nabi tanya, adakah kamu bagi anak kamu yang lain serupa juga? Dia kata tak. Nabi suruh ambil balik. Sebab apa? Sebab dia tidak melakukan keadilan dalam pemberian kepada anak-anaknya. Bab sayang, lebih sayang antara anak-anaknya itu bab hati, tak boleh dikawal, tapi pemberian mesti adil. Okey. Begitu juga au baina zaujati, antara dua isterinya. Wa an yu'ta kullu dhi haqqin haqqahu, dan dia hendaklah memberi setiap orang itu haknya. Walihadza la yajuzu an yu'aththira al-ab ba'd auladi bil 'atiyah. Oleh kerana itu tidak harus seorang bapa itu melebihkan sebahagian anaknya dengan pemberian. Natijat hubbihi lahu, sebagai natijah impak daripada kasih sayangnya kepada seorang itu, dunal akhirin, bukan yang lain. Li'anna fi hadzal ithar ihashan lil akharin, kerana melebihkan ini akan menyakitkan hati orang lain. Wa ilqa'ul ada' bainal akhwat, dan dia juga boleh menyebabkan perseteruan antara saudara-saudaranya, anak-anaknya. Oleh hadza ja'a an-nahy, oleh kerana itu datanglah larangan, iaitu hadis Nabi yang disebutkan tadi itu, iaitulah berkenaan larangan daripada membeza-bezakan pemberian antara anak lantaran berbezanya kasih sayang. Seterusnya, ammal muyulul qalbiyah allati hiya min al-iman atau min lawazimihi ka hubbillahi wa rasulihi. Adapun kecenderungan hati yang dia termasuk dalam kategori iman pula, seperti min lawazimihi, ataupun iman dan perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan tersebut, ka hubbillah, seperti cinta kepada Allah, wa rasuli, dan cinta kepada rasulnya, fa hadhi takunu wajibatan al mukallaf, ini jadi wajib ke atas setiap mukallaf. Ini bukan pilihan. Ini kalau dia tak rasa sayang kepada Allah dan Rasul lagi, dia kena tune hati dia, macam mana pun dia buat sayang kepada Allah dan Rasul, cinta kepada Allah dan Rasul. Itu tak boleh. Tak boleh kata, saya tak tahulah nak buat macam mana, saya tak rasa lah sayang kat Nabi, tak rasa teringin nak jumpa Nabi. Tak boleh. Itu makna iman dia tak lengkap lagi. Dia kena berusaha untuk sayang kepada Allah dan Rasul. Buatlah macam mana pun. Bersyukur, itu tanda sayang kepada Allah. Allah bagi banyak ni pun, alhamdulillah, syukur ini Allah bagi juga kepada aku ini, kan, walaupun aku tak dapat sebagaimana orang lain.
sayang. Mana kita sayang kepada Allah. Allah jaga aku setakat ni, banyak ni. Mungkin Allah nak bagi lebih lagi di akhirat nanti. Itu cara kita sayang kepada Allah dan Rasul. Begitu juga dengan Rasul. Bagaimana Rasul telah berjuang begitu susahnya untuk nak menyampaikan Islam. Kita dengan mudah untuk menerimanya. Betapa sayangnya Rasul memberi syafaat kepada kita. Walaupun kita tak pernah bertemu dengan baginda, kita tidak pernah memberi khidmat kepada baginda SAW sikit pun. Kita selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Itu tanda sayang kita kepada Rasulullah SAW. Kita kena bina kasih sayang kepada Allah dan Rasul. Itu tak boleh main ikut hati, ikut tak boleh. Itu tak boleh. Okey. Fahadi takun wajibatan al-mukallaf. Ini wajib ke atas mukallaf. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala dia kata dia sayang kepada Rasulullah SAW lebih daripada yang lain kecuali diri dia. Dia sayang lebih kepada isteri dia, dia layang lebih kepada anak dia, sayang lebih daripada ibu bapa dia, sayang lebih daripada atas dunia. Tapi kat diri dia tu Sayyidina Umar kata dia makna seolah sayang dia kepada Nabi SAW tu nombor 2 lepas dia sayang pada diri dia. Tapi Nabi kata itu makna tidak sempurna lagi iman. Sehinggalah aku ini dikasihi daripada ibu bapanya, daripada anak-anaknya dan daripada dirinya sendiri. Sehinggalah akhirnya Sayyidina Umar ejas bagi dia sayang kepada dia. Kata sekarang aku telah mengasihi Allah dan Rasul melebihi diriku sendiri. Barulah Rasulullah memperakui Rasulullah kata, "Al-an ya Umar." Sekarang wahai Umar, sekarang baru sebenarnya iman kamu itu sempurna. Jadi kita kena tune. Kita kena usaha untuk sayang kepada Allah dan Rasul. Buatlah macam mana pun, yang penting kita sayang kepada Allah dan Rasul itu dalam jiwa. Itu bukan pilihan. Sayang kepada orang itu pilihan kita. Untuk sayang kepada siapa, kita boleh guna alasan kita tak sayang kepada seorang itu kerana sekian-sekian. Tapi kalau dengan Allah dan Rasul tak ada pilihan, kerana kita wajib sayang kepada mereka dan kita patut sayang kepada Allah dan Rasul. Wala yu'adzaru fi 'adami tahsiliha, dan tidak diuzurkan, diberi keuzuran untuk tidak menghasilkan kasih sayang kepada Allah dan Rasul. Au fi wujudi dhiddiha, ataupun tidak diuzurkan untuk wujud sebaliknya. Itulah kabughdillah wa rasul. Nauzubillah. Ini benci kepada Allah dan Rasul. Tak boleh. Sayang pun tak ada dalam diri dia, tiba-tiba ada kebencian. Itu lagilah tak boleh. Lianna fi 'adami wujudiha aw wujudi adladiha, kerana ketiadaannya, itulah sayang kepada Allah Rasul, wujud adladiha ataupun wujud yang bercanggah dengan itulah kebencian kepada Allah Rasul. Dalalatun ala 'adami imani, adalah petunjuk, adalah indikator kepada tidak berimannya. Ini jelas. Kalau seorang itu tidak ada kasih sayang kepada Allah dan Rasul, bermakna itu membuktikan imannya tidak lagi betul, imannya tidak sempurna lagi. Li'anna al-imana la yanfaku an hubbillahi wa rasulihi, kerana keimanan tidak akan terpisah daripada kasih cinta kepada Allah dan Rasul. Fa idza fakka kana dhalika dalilan ala adamil iman. Apabila ia infakka, terpisah, itu membuktikan tiada keimanan. Na'udzubillahi min dhalik. Na'udzubillahi min dhalik. Kita kena usaha untuk kita sayang kepada Allah dan Rasul, berdasarkan kepada perintah syarak lah. Sayang kepada Allah dan Rasul dengan melebihi sayang kita kepada lebih daripada selain daripada apa yang kita sayang atas dunia, termasuk diri kita. Termasuk diri kita. Jadi agak sukar, memang sukar untuk nak, sebab kita tidak bertemu dengan Rasul. Tapi kita kena usaha. Selebihnya kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengampunkan kita. Takut-takut kita ini sayang diri kita lebih daripada Allah dan Rasul. Jadi kita berdoa lah supaya Allah memberikan kasih sayang kita kepada Allah dan Rasul melebihi kasih sayang kepada yang lain. Buktinya, caranya ialah dengan kita banyaklah melakukan ketaatan kepada Allah, bersyukur kepada Allah, banyak bersalawat kepada Nabi SAW, dan bencikan segala tindakan orang yang menentang Allah dan Rasul, menentang hukum-hukum Allah. Jadi itu adalah bentuk bagaimana kita sayang kepada Allah dan Rasul. So hanya sekadar itu, kita akan sambung balik insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, mungkin secara bersemuka selepas ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.